Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina azzaruhu wa nasaruhu wa ala ad-da'ina bid'awatihi wal 'amilina bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama untuk kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala beri kepada kita selama ni, dan alhamdulillah Allah taala masih lagi memberi taufik dan hidayah, mendorong kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya, dan kita mohon moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas dalam setiap amal ibadat kita, dan diterima amal ibadat kita seterusnya menjadi bekalan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Pada malam ni marilah sama-sama kita mengambil manfaat ataupun pengajaran daripada ayat Al-Quranul Karim yang saya akan baca pada malam ni, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surah At-Takatsur ayat 1 hingga 8. Maksudnya ialah telah melalaikan kamu oleh bermegah-megah dengan banyaknya sesuatu yang ada pada kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui, dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, nescaya kamu benar-benar akan melihatnya neraka jahanam, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sehingga yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, yakni yang kamu megah-megahkan di dunia. Surah At-Takatsur, daripada surah ini mempunyai sasaran yang menusuk ke dalam hati sanubari. Saya ambil ni daripada buku Beriman kepada Hari Akhirat karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Kata pengarang, sesungguhnya surah ini mempunyai sasaran yang menusuk ke dalam hati sanubari.
menyeru orang-orang yang lalai dan leka dengan kemegahan dunia kerana banyak harta, banyak keluarga, banyak pengikut dan berbagai-bagai perkara lagi di mana mereka mesti meninggalkan itu semua, tinggal keseorangan di dalam kubur hanyalah iman dan amal yang soleh. Ayat ini Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur. Alha maksudnya melalaikan, dari perkataan lahwun, hiburan, makna sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang melalaikan kamu daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilalaikan dengan kemegahan dunia, dilalaikan dengan banyak harta, banyak keluarga, banyak pengikut dan pelbagai lagi, yang mana semuanya menjadikan manusia lalai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melalaikan kamu at-takatsur. At-takatsur dengan maksud banyak. At-takatsur tu dengan maksud banyak. Macam tadi lah, banyak harta melalaikan manusia menjadi hamba Allah. Banyak pitih melalaikan manusia daripada ingat kepada Allah. Banyak anak pun melalaikan manusia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang berbentuk keduniaan sehingga manusia sibuk duk kerja kepada dunia, lalas sekali dia lupa tanggungjawab asal dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala mau ingatkan kita semua tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak pinak kamu itu melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beringatan pada kita. Mana-mana orang yang ada harta, mana-mana orang yang ada anak pinak, ingat harta baik, anak pinak baik merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya supaya manusia ni menikmati nikmat-nikmat tersebut. Tapi ingat, guna nikmat tersebut ada hak dia, ada batasnya, iaitu jangan sampai kamu rasa bermegah dengan harta benda kamu. Jangan rasa hebat dengan anak pinak kamu yang ramai, cerdik-cerdik pula, pandai-pandai pula, dapat nombor satu sokmo, cemerlang sokmo dalam peperiksaan. Bangganya kamu ni, cerdik pula, hebat pula, kerja sedap pula, gaji mahal pula, lagi bertambah megah kita. Maka kemegahan ini akhirnya menyebabkan dia lupa tanggungjawab sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk atas muka bumi Allah, jangan sombong. Tapi ramai mana manusia yang sombong dengan sebab harta benda yang dia ada. Duk taja kepada orang, duk tunjuk kepada orang bahawa aku ni hebat, rumah aku besar dalam besar, banyak pula kereta aku pakai, ada pakai barang-barang. Mari dah latih kalau aku beli pakai kereta tempatan kau mangat. Baik pakai kereta luar, mau nampak sikit, oh hebat dia ni. Sahabat kita ni, siapa nu? Sahabat kita nu. Sekelah kita dulu. Pakai kereta, bukan kereta barang boh, tak pakai kereta tempatan ni. Kereta luar, oh bisa dia. Tu yang kita nak tu. Syaitan cocok biar siapa orang puji mu. Biar orang siapa bangga dengan mu ni hebat.
Dia nak mari buah tu. Dia rasa bangga, dia rasa bijak, rasa hebat, kagum dengan diri dia. Siapa tahap tupu sangat kepada kemegahan dunia ni sehingga dia lupa tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk sangat nak cari pitih sehingga lupa nak mari rumah Allah taala. Sibuk sangat dok bina harta yang banyak sehingga dok kenal mana tangga surga, mana tangga jabat dia, tangga untuk beribadat atau tangga untuk cari makan. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah taala peringat. Jangan sapa harta benda kamu dan jangan sapa anak pinak kamu menjadikan kamu lalai kepada Allah. Lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ingat kepada Allah taala, harta benda dia, anak pinaknya, kemewahannya, apa yang Allah taala bagi nikmat kepada dia, tak mampu untuk menghalang diri dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kaya. Memang mewah. Memang anak-anak dia ramai cerita-cerita pula, tapi alhamdulillah dia ahli masjid, dia ahli surau, dia ahli yang warak, ahli yang suka bersedekah, tidak sombong, bahkan mudah dengan orang apabila orang nak berurusan dengan dia. Ini kita nak orang yang mendapat nikmat daripada Allah, tetapi nikmat tadi tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini cukup penting sebab ramainya di kalangan manusia, tuan-tuan, daripada dulu sehingga sekarang, apabila Allah Ta'ala beri nikmat harta, dan nikmat harta kemewahan itu ujian kepada kehidupan dia. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok secara mana, sama ada dia bersyukur kepada aku ataupun tidak bersyukur. Kalaulah dia ni hamba-Ku yang bersyukur, maka dia semakin tunduk dirinya, jiwanya kepada aku. Semakin dia taat kepada perintahku kerana kesyukurannya kepada aku yang memberi nikmat yang kepadanya. Tetapi kalau dia tidak bersyukur, bahkan dia rasa hebat pula dengan nikmat yang aku beri kepada dia, maka ujian harta ni akan menjadikan dia kau makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebut istidraj. Allah Taala bagi nikmat menyebabkan dia makin jauh dengan Allah, makin lupa kepada Allah, makin sombong dengan orang, makin nak tegur orang. Wal'iyadzu billah. Dah ramai hak lagu tu. Dan ingat orang-orang yang seumpama itu Allah Taala beri peringatan, wa may yaf'al dzalika, siapa-siapa buat gitu, maknanya lalai hidup mereka dengan sebab harta dia, lalai daripada ingat kepada Allah dengan sebab anak pinak dia. Ingat, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi yang paling utama sekali ialah rugi di hari akhirat, tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah disempat bertaubat, sempat dia kembali kepada Allah, sempat tersedar, Allah, silap cara aku ni. Silap cara aku ni, Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku habis. Media masa aku dah royak belakang, aku tunjuk belakang, tajam belakang kekayaan aku, tunjuk pitih aku, tunjuk emas perak aku, tunjuk rumah aku tersegang indah besar ni, tunjuk anak-anak aku pandai-pandai. Ni dah jadi kakak ni. Ini menyebabkan aku kau jauh dengan Allah Ta'ala. Aku selama nak sekerah hati, rasa tak seronok dengan agama, rasa malas nak mengaji, rasa tak berjeliga semayang tak tinggal, tapi semayang tu tak jeliga, tidak menjiwai. Sebab ni ada sesuatu yang menghalang dirinya berhubung rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang menghalang dia merasai nikmat kemanisan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksiat yang dia lakukan. Sesuatu perkara yang menjadikan dirinya semakin jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hatilah dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Melalaikan mereka dengan at-takatsur. Banyak apa tu? Kata ulama ahli tafsir, maksud at-takatsur ini ialah keinginan untuk dapat banyak benda.
Bila dia berkeinginan untuk dapat banyak benda, maka dia akan duk sibuklah pemikiran dia, fikirnya nak dapat banyak benda, nak banyak pitih, nak banyak harta, nak banyak rumah. Dan nak dapat banyak rumah, nak besar pula. Kan? Nak banyak dia mikir. Hidup dia hari-hari sibuk dia mikir nak gana. Wak gana berapa? Wak gana semayang ke? Wak gana kosok semayang ke? Wak gana untuk baki semayang, bacaan lah semayang? Dok. Tapi wak gana nak tambahkan aku ni lebih mewah, lebih banyak harta yang aku ada. Tu. Ni yang melalaikan diri dia. Nak kereta besar, nak rumah besar dan seumpamanya. Ataupun maksudnya dia ni bersaing dengan orang lain. Dia nak bersaing dengan orang lain. Orang lagu ni ialah orang yang tak puas hati tengok orang lain lebih daripada dia. Tu. Ada gitu kan? Ada orang yang mana hidup leh kalau orang tu lebih pada dia. Dia pakai kereta baru dah. Tiba-tiba tengok geng ni pakai kereta baru juga. Hebat lagi bro. Kelakar sungguh. Aku ingat aku dah besar sekali, besar lagi. Hidup dia. Lalu dia bank. Orang bitah dia sikit butang angin dia sikit tak boleh. Tak puas hati sama. Maka dia akan cuba untuk banding-banding dengan orang. Buat satu perkara mesti nak banding dengan orang. Nak banding wak majlis kahwin, hok mega, hok besar. Hidup banding itu wak dewa dia. Aku wak di hotel lagi. Baru orang tahu lagu mana anak aku kahwin. Bukan barang-barang bro, hotel. Tu. Ini tu. Hidup banding dengan orang. Suka nak banding-banding orang. Ni termasuk daripada maksud at-takatsur, sifat yang boleh membawa kepada lupa kepada Allah. Apa lagi? Iaitu bangga kalau mereka ada lebih lagi dari orang lain. Sifat mana bangga kalau dia ni ada lebih lagi daripada orang lain. Kemudian nak bagi tahu pula kepada orang lain. Nak bagi tahu kepada orang lain bahawa dia ni ada lebih gini, ada lebih gini. Kan? Kata ulama kadang-kadang secara halus je dia royak. Dia royak dia, aku beli kereta ni gini-gini, tempat lain ni, negara ni dak. Kadang-kadang secara halus je. Kadang-kadang dia buat tanya, dia mari dengan kereta dia, lepas tu jumpa saing dia, tengok kereta, comel kereta mu. Soalan dia tanya, comel kereta mu tu bukan maksud dia nak puji kereta saing dia tu. Dia nak suruh kawan dia balas mula, kereta mu mahal ke tu? Mau beli mana? Tu je nak. Yang nak orang tanya kedudukan dia, kereta dia, rumah dia, kedudukan dia tu mana lebih daripada orang. Ni sifat orang nak menunjuk-nunjuk orang yang khabar kepada orang bahawa adanya dia lebih daripada orang lain. Apa lagi? Itu orang yang nak lagi dan nak tambah lagi. Tak cukup dengan apa yang ada. Ni. Perangai lagu ni kena hati-hati tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala bagi nikmat alhamdulillah dah. Tapi tak cukup. Dan memang gitulah jenis manusia ni. We dapat emas gunung pun tak cukup. We 2 gunung pun tak cukup lah. Dah sampai bila? Siapa dia makan tanah kata Nabi. Makna siapa dia mati. Ditanam dalam tanah. Barulah berhenti nak kepada dunia ni. Tu. Lepas tu dia kata hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi al-maqabir, iaitu kubur, ataupun sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai bila niat nak kepada kemewahan ni? Sampailah masuk dalam kubur barulah berhenti. Matilah. Barulah tak ada perasaan nak kepada kubur. Maknanya tuan-tuan, ada manusia yang dilalaikan dengan kemewahan hidup, dilalaikan dengan nikmat dunia sampai dia mati. Dok sedar-sedar. Mati-matilah kadang rasa seronok dengan dunia ni. Allah. Maknanya matilah keadaan sedar-sedar lah kubur. Mati dah. Baru tinggal aku dah lagi nak qada semayang. Aku dah lagi nak qada puasa. Allah, aku semayang pun dah khusyuk mana lagi. Padang dah piti banyak dah pada infak lagi. Tu. Kejut-kejut dalam kubur dah. Tak ada guna dah masa tu. Tak ada harapan sekepen dah pada waktu itu. Tak ada benda dah. Bila mana kejut dah dalam kubur tak ada dah. Tunggu je lah. Apa yang dia akan bakal terima hasil daripada apa yang dia buat semasa dia hidup di atas dunia. Ni tata wal-'iyadzu billah. Kita harap Allah Ta'ala sedarkan kita.
Kita pun banyak kesilapan kita ni, banyak kesalahan, banyak dosa kita ni, maka wajib kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik cepat-cepat, sedar cepat-cepat tuan-tuan, kembali kepada Allah. Supaya kita matilah keadaan Allah Taala gembira dan berrahmat kepada kita. Matilah keadaan husnul khatimah. Pitih banyak harta yang banyak kita tidak akan bawa masuk bersama kita dalam kubur. Tinggal belaka jadi harta persaka. Kita mendapat boleh amal yang soleh kalau ada. Iman dan amal yang soleh. Kalau ada tu, insya-Allah mudah-mudahan itulah yang akan jadi penyelamat kita di alam barzakh dan alam akhirat yang seterusnya. Allah tuan-tuan, kalau matilah keadaan berseronok, mati dengan rasa hidup mati dah, mati rasa sehat semua, mati rasa seronok semua, Allah warna tuan-tuan. Bayangkanlah lagu mana. Apatah lagi matilah keadaan sedang melakukan maksiat, sedang melakukan dosa. Allahu akbar. Ni benda yang nak disampaikan kepada kita. Lalu Allah Ta'ala kata, kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Jangan begitu. Makna Allah Ta'ala ulang, jangan begitu wahai hamba-Ku. Wahai manusia, jangan jadi lagu tu. Jangan jadi manusia yang lalai dok ingat ke Tuhan dengan sebab kamu bangga dengan banyak harta, banyak kemewahan, banyak rumah, banyak kenikmatan dunia, megah dunia. Jangan jadi lagu tu. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Pasti kamu ni akan tahu. Akan tahu apa tu? Kata ulama, jangan kamu begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Digunakan perkataan saufa, maksudnya tidak lama lagi kematian kita dekat sekali. Tu maksudnya. Saufa ta'lamun, kamu akan ketahui bahawa nanti bila saat kamu mati, kamu akan tahu apa yang berlaku, kesalahan apa yang kamu buat di atas dunia. Ta'lamun, kamu akan tahu apa yang kamu lakukan, akan tahu kebenaran setelah dikebumikan. Maknanya Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita, jangan buat gitu. Allah Ta'ala sebut, kalla, jangan. Jangan buat lagu tu. Jangan lalai, jangan makna. Kalau kamu makna kekal dengan lalai kamu tahulah esok. Tahulah esok tu bila? Saufa, akan datang. Dok lama dah. Kematian kamu tu dok lama dah. Digunakan saufa. Kalau lambat lagi tak tahu. Saufa tu dok lama dah. Kematian tu semakin dekat kepada kamu. Dan bila kamu mati, kamu akan tahulah apa yang kamu akan tengok. Kebenaran apa orang cerita semasa di atas dunia dahulu, kamu akan lihat di dalam kubur nanti. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, kamu akan mengetahui. Kemudian diulang lagi peringatan ini kali yang keduanya. Allah Ta'ala ulang lagi. Kata ahli tafsir, oleh kerana ayat 3 dan ayat keempat ni diulang, kata ahli tafsir, ayat 3 itu dengan maksud bila mati masuk kubur, mereka sudah mula menemui perkara-perkara gaib yang telah banyak diberitahu di dunia dahulu, tapi mereka tidak mengendahkannya. Kali pertama ni, ayat pertama ni kata ulama tafsir, iaitu apabila seseorang tu mati, kemudian ditanam dalam kubur, dan semasa ditinggalkan dalam kubur keseorangan itu, dia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang kebenaran apa yang disampaikan, peringatan yang disampaikan semasa mereka hidup di atas dunia dahulu. Tapi atas dunia dahulu mereka tidak percaya, mereka tidak mengendahkannya, mereka dengar-dengar saja, tidak mengambil cakna, tidak mengambil berat apa yang dipesan semasa dihidup di atas dunia. Tapi bila mati masuk kubur, tak. Ada sungguh azab dalam kubur. Ada sungguh malaikat. Ada sungguh soal jawab rupanya Allah. Masa itulah baru mereka tahu dengan penuh yakin tentang apa yang diceritakan selama ni semasa hidup di atas dunia. Ayat keempat,
yakni bila mereka keluar kubur untuk menghadapi penghakiman Allah di padang mahsyar. Ada pun ayat yang kedua, ayat yang keempat diulangi kali kedua tu pula ialah peringatan kepada mereka apabila mereka keluar kubur nanti. Bila habis waktu mereka berada di alam kubur, alam barzakh tu, mereka semua akan dibangkitkan. Akan hidupkan semula dan akan dihambak ke padang mahsyar untuk menghadapi penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu mereka akan tengok apa yang ada di padang mahsyar. Barulah ketika itu mereka tahu, mereka yakin apa yang sebenarnya hak dia dengar selama ni ada sungguh di padang mahsyar. Tapi kesedaran pada waktu itu tak berguna dah lagi. Tak ada guna dah kesedaran pada waktu itu. Nak menyesal, nak menangis, nak bertaubat, tak ada dah peluang untuk bertaubat. Nak semayang semula, tak ada dah. Nak ngaji semula, tak ada dah. Piti banyak dalam nak sedekah, tak ada dah. Tak ada dah. Sebab peluangnya hanya sekali, itu semasa hidup di atas dunia. Bila dah mati pula, habis dah peluang dia untuk buat amal ibadat, cari bekalan untuk bawa akhirat. Tak ada dah. Hidup di hari akhirat ialah hidup untuk diberi balasan. Sama ada diberi balasan ganjaran nikmat syurga dengan sebab kebaikan pahala yang ada, ataupun dibalas dengan azab sengsara dengan sebab kemungkaran maksiat yang dilakukan semasa hidup di atas dunia. Kata ulama, pengulangan ayat 3 dan ayat 4 ni diulang benda yang sama. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sebenarnya Allah Ta'ala nak kejutkan manusia daripada tidur dan lekanya. 2 kali diulang nak menunjukkan sesuatu itu cukup penting. Kita khabar kepada anak kita, jangan main tepi jalan bahaya ni, lalu lalang ni, kita sibuk. Kita tidak akan royak sekali. Kita akan royak beberapa kali. Abang pasal kali gini ingat molek ni, jangan main tepi jalan raya. Tengok lulah. Kereta gimari tu. Salah yang buat abang pelik-pelik kan. Na'udzubillah. Ingat tu pesan ni. Makna bila kita ulang beberapa kali, makna pesanan kita tu pesanan yang cukup penting. Begitulah juga apatah lagi yang berkaitan dengan Al-Quran, soal hidup di dunia dan soal hidup di hari akhirat. Maka lebih-lebih lagi lah kita kena ambil cakna. Apatah lagi hak tukang royak ni, siapa? Allah Ta'ala hak ciptakan kita. Dia tahu keadaan diri kita, dia tahu apa yang dia buat. Moga kita semua duduk di bawah pengawasan dia, kawalan dia. Ibarat macam orang tu buat kuih kan. Dia buat kuih, kemudian dia nak bagi kat orang, tapi sebelum bagi kat orang, dia khabar dulu lagi. Saya nak royak pada tuan-tuan semua ni. Ni kuih ni saya buat. Kuih ni saya buat, tapi ingat molek, jangan makan banyak. Kalau makan banyak naik kolesterol. Saya royak dulu lagi. Ni manis ni, makan banyak kecil manis, lepas ni kat kaki tu. Jangan royak saya royak, jangan khabar saya royak, saya royak dah ni. Jadi kita ni bila dengar tukang buat kuih sendiri royak, kita ambil cakna dah. Satu kita ambil cakna. Takkan nipu dia untuk dia buat sendiri. Takkan dia nak merosakkan bisnes dia kalau lagu tu. Maknanya nak khabar peringatan. Apatah lagi hak rakyat kepada kita, Allah Tuhan yang mencipta diri kita, Tuhan yang beri hidup dan mati pada kita, Tuhan yang mengawal segala-galanya kehidupan di atas dunia ni. Maka lebih-lebih lagi lah kita kena ambil ihtimam, kena ambil cakna, kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Tidak boleh buat main-main. Ni tuan-tuan. Di samping menghadapi fitnah yang dahsyat, seseorang itu akan menyedari hakikat ini apabila ia melawat kubur dan memerhatikannya dengan penuh iktibar, dengan ingatkan kepada mati. Satu lagi, kalau tengok pada perkataan digunakan zurtumu. Zur maknanya menziarahi, zara menziarahi. Makna apa? Menziarahi kubur. Kan dia mati kan? Ziarah kubur lagu mana? Betul lah. Setiap orang yang mati, dia tidak akan tinggal selama-lamanya dalam kubur tersebut. Bahkan kubur itu menjadi destinasi atau tempat pertama sebelum dia pergi kepada tempat yang seterusnya ke alam akhirat. Itu maksudnya. Maknanya kalau orang tu kena masuk dalam kubur, kemudian pula kena seksa dalam kubur, ingatlah seksaan dalam kubur itu bukanlah yang pertama dan yang terakhir.
Bila seksa dalam kubur, maka ingatlah bahawa yang sedang menunggunya lagi lah seksaan yang lebih dahsyat lagi di alam akhirat yang seterusnya, tempat yang seterusnya, pada mahsyarnya, tiang siratnya, api nerakanya. Tapi kalaulah dia masuk dalam kubur dalam keadaan kubur sambut kedatangannya, dengan penuh gembira kubur sambut, kemudian dia luaskan kubur kepadanya, selamat daripada fitnah kubur, selamat daripada azab kubur, maka ingatlah itu permulaan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dan selepas itu sedang menanti nikmat-nikmat yang tidak terjangkau pada fikiran manusia yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, hadis ni kena, ayat Quran ni banyak mengingatkan kita pada hari ni. Akhir-akhir ni kita tengok ramai sangat orang duk tunjuk-tunjuk kekayaan dia, duk megah-megah dunia dia dalam media masa kan. Facebooknya, YouTubenya, TikToknya, Allah. Duk banding-banding orang ni mula kereta ni, atau lu kereta ni, orang ni baru ambil SPN, pakai kereta mahal dah kan. Masing-masing duk berlomba-lomba membina kemewahan, belum tunjuk pada orang keadaan rumah dia bertingkat-tingkat, ada kemewahan yang dia miliki. Dia tunjuk pada orang. Tunjuk baju pula dengan masa pakai tiok dan seumpamanya kan. Macam-macam. Duk berlomba-lomba hari ni. Patutlah Nabi peringatkan antara tanda akhirat, di akhir zaman orang duk sibuk-sibuk untuk berlomba-lomba menunjukkan kekayaan dia, bina rumah bertingkat-tingkat. Orang hak miskin jadi kaya sekaya-kayanya. Tengok hari ni banyak. Kalau tengok orang jutawan, orang milenial asal miskin tiba-tiba berubah sekelip mata jadi kaya raya. Ni antara tanda-tanda akhir zaman, tuan-tuan. Kita ingat yang selamat ialah orang yang menyedari tentang perkara ni dan buat persiapan cepat-cepat. Ambil iktibaran apa yang berlaku supaya kita tidak terheret sama dengan kelalaian tersebut, kealpaan tersebut, sehingga kita lupa tanggungjawab kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh iktibar, dengan ingatkan mati, sedarlah ia bahawa kehidupan di atas dunia ini sementara waktu sahaja. Hidup atas dunia sementara waktu sahaja, tuan-tuan. Ini dia ingatkan. Kita tahu dah, pergi ingat lagi. Sementara waktu sahaja duduk atas dunia ni, jambatan menuju hari akhirat. Dunia ini jambatan menuju hari akhirat. Bila sebut jambatan, tak ada orang duduk atas jambatan buat rumah, beranak atas rumah kan. Beranak atas rumah, memang beranak atas rumah. Tak ada orang buat rumah atas jambatan, beranak atas jambatan tu. Tak ada kan. Orang naik jambatan untuk lalu saja. Ambil nikmat, tengok ada sungai, ada laut, tengok keindahan. Lepas tu begitu, tak ada berhenti situ. Tak ada orang naik atas jambatan buat kelah pula, tidur situ 2-3 bulan. Tak ada. Jambatan tempat persinggahan laluan saja. Itulah ibaratnya dunia. Mana kita duduk di dunia ni ada tempat persinggahan sahaja. Sebab kita sedang menuju tempat yang semua akan pergi belaka, namanya akhirat. Tidak ada orang terkecuali. Yang kaya ke, yang miskin ke, yang muda ke, yang tua ke, semua tidak akan terkecuali. Semua akan pergi situ belaka. Tinggal masa lagi bila? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang tahu bilakah tarikh kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kembali kepada Allah, sudah ditetapkan tidak akan lambat dan tidak akan cepat walaupun sesaat. Siapa masa mati, mati. Ada seorang hamba Allah Ta'ala yang menangis sebab kehilangan abang dia. Cerita abang dia orang yang jaga makan, senamang semua, badan jaga. Tapi tak tahulah menapa penyakit akhir meninggal dunia. Nak khabar tu Allah Ta'ala peringatan bahawa buah yang muda pun banyak hak gugur. Ingat molek, orang muda, orang yang tu badan sihat, buah hak muda pun banyak yang gugur. Apatah lagi buah hak tua, buah hak lama. Mana tak semestinya kita muda, kita gagah, kita sihat dah mati. Siapa masa mati, mati. Beruntunglah orang yang membuat persiapan untuk menghadapi mati. Itu betul-betul lah. Daripada awal lagi dia ingat, walaupun aku muda lagi ni, dak putih lagi ni, orang yang ada janggut putih dah, orang yang ada ubang belaka dah, aku tak ada lagi, muda lagi, handsome lagi aku ni. Rasa sedap dak. Sebab mati ni dak kira siapa-siapa. Dalam kandungan pun mati, apatah lagi hak luar kandungan.
Maka hal tu semuanya kerja Allah Subhanahu wa taala. Aku umur 40 tahun dah ni, aku umur 60 tahun dah ni, aku umur 70 tahun ni. Allah banyak sangat dah ekstra Allah Taala bagi aku hidup ni. Tinggal lagi aku guna ke tidak kelebihan ni untuk aku cari bekalan nak bertemu dengan Allah Taala esok sekarang ni. Tu kita kena soal diri kita lah. Kena pakai soal diri kita, muhasabah diri kita. Beruntunglah orang yang sentiasa buat muhasabah diri dia. Ni beruntung. Buat muhasabah, duk cek semua diri dia. Mendapat. Kalau mati gini, mendapat persiapan aku. Kalau mati esok, mendapat persiapan aku. Cukup dah cukup. Tu beruntung orang yang sentiasa ingatkan diri dia. Dan masanya terlalu pendek kalau dibandingkan dengan alam selepas mati. Pendeknya. Akhir zaman semakin cepat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, kata Nabi SAW. Masa semakin cepat. Masa berlalu. Dan kita boleh sedar, boleh kering. Regah lah ni. Nak banding zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau kita puas zaman puasa, Allah lambatnya nak buka puasa. Berapa jam ke? 4 kali sebetul tengok jam. 4 kali sebetul tanya mak ayah. Lambat lagi. Tapi learning orang puasa sekejap je learning rasa. Cepatnya masa berlalu. Kehidupan dunia hanya suatu lembaran yang ringkas. Oleh itu seseorang itu perlu ingatkan perkara selepas mati bagi menyediakan bekalan yang secukup-cukupnya. Inilah persiapan yang kena ada pada setiap antara kita, iaitu persiapan untuk menghadapi kematian dengan bekalan. Nabi SAW menyatakan, akthiru zikra hadimil lazzat. Banyak-banyaklah kamu menyebut, yakni mengingati pembinasa segala kelazatan. Apa dia? Iaitu mati. Kita naik kereta nak pergi ke Kuala Terengganu. Pakat anak beranak ni nak pergi jalan kat Pasar Kedapayang. Kata Pasar Kedapayang ni lain dah. Lepas tu nak pergi naik jambatan, orang kata jambatan tu boleh buka. Kemudian boleh naik bangunan tanah ada pulak. Duduk atas latar, duduk sinar nampak bau sedap dengar Tak jadi dengar saja ni. Pakatlah sekeluarga naik kereta nak pergi. Belah-belah jalan ni, dah belah-belah jalan nak jadi naik kereta saja. Kena ada juga cekedi, hepuk lekor, buat bekalan dalam kereta. Seronok tengah-tengah seronok tiba-tiba siapa telefon. Telefon mari daripada mak saudara kita. Balik cepat. Apa pula? Ni ada hal sikit nak rayak ni. Jangan sabarlah. Ada kematian berlaku dalam keluarga kita. Allah. Hak muka senyum-senyum tadi tengah duk gembira. Jadi gimana? Kau suka ke kau mana? Jadi tahu hebel lalu. Baru nak pergi. Tak jadi dah. Kau nak semula. U-turn lalu. Sebab melibatkan kematian. Maka kematian tadi meleburkan kelazatan. Hilang dah keseronokan nak pergi Kedapayang, nak beli kepek, beli kepuk. Hilang dah keseronokan nak naik tajam, tak ada dah. Balik dia ingat kepada kawan. Allah tak ada dah, mak dari kita tak ada dah Pak Long. Allah. Baru jumpa mari Pak Long minum air Kedah. Baru jumpa mari Mak Long di rumah dia. Tanya khabar sihat, alhamdulillah cakap sedap lagi, kagum lagi. Tiba-tiba hari ni anak dia royak tak ada dah hilang. Hilang kelazatan sebab kematian tadi. Lepas tu Nabi suruh ingatkan banyak kepada kematian. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu ketika ia melalui suatu majlis yang riuh rendah dengan gelak ketawa. Nabi waktu tu pesanan ni, kata Anas bin Malik, iaitu apabila Nabi tengok ada di kalangan orang tu sedang bergelak ketawa dalam satu majlis. Nabi pun bagi pesanan, ingatlah kamu kepada perkara yang meleburkan kelazatan, iaitu kematian. Tu. Dalam hadis yang lain, baca last kali baca tuan-tuan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun minal ansar faqala ya nabiy Allah man akyasun nas wa ahzamun nas qala sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lil mauti ulaikal akyas zahabu bisyarfid dunya wa karamatil akhirah.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba bangun seorang sahabat di kalangan Ansar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling kukuh kerjanya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah yang paling banyak ingatkan mati, paling banyak bersedia untuk mati. Mereka itulah orang yang paling pintar. Mereka pergi membawa kemuliaan dari dunia dan mendapat kemuliaan di hari akhirat. Allah. Inilah orang yang paling cerdik. Dari sudut perspektif Islam, dari sudut ukuran Islam, pandangan Islam, orang yang paling cerdik bukan dapat PhD. Orang yang paling cerdik bukanlah orang yang jawatan tinggi. Orang yang paling cerdik bukanlah yang berhormat. Orang cerdik bukanlah orang yang pangkat besar-besar, rumah besar, kereta besar dah. Orang yang paling cerdik, Nabi kata, ialah orang yang membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Paling banyak ingat mati dan paling banyak buat persiapan untuk mati. Saya tinggalkan hadis ini untuk saya dan kita bersama-sama fikirkan pada malam tuan-tuan, apa yang kita kerjakan selama ni hidup. Apa yang kita cari selama ni? Kita cari untuk kehidupan dunia yang bersifat sementara ke, ataupun kita kerja untuk persiapan kita kehidupan yang selamanya di hari akhirat alam abadi. Wallahu a'lam tuan-tuan, minta maaf atas kekurangan dan kelemahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendorong kita dan memudah kita beramal, persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan Imam